Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami akan membentangkan tajuk mengenai penyelewengan liberal oleh Fatimah Mernissi untuk melengkapi tugasan berkumpulan bagi subjek PPPH 3133 Kajian Al-Quran Masa Kini. Pengenalan, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan memiliki akal fikiran yang sempurna supaya dapat membezakan antara hak dan batil. Islam merupakan agama yang sempurna dan bersifat menyeluruh dari segala aspek kehidupan manusia. Akidah merupakan suatu perkara yang amat penting dalam Islam. Jika akidah Islam tidak dipelihara dengan baik dalam diri seseorang individu, ia akan memburukkan imej Islam di mata masyarakat agama yang lain. Akidah merupakan tonggak keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul-Nya. Ia juga adalah dimensi teori, yakni nazari, yang dituntut untuk ditunaikan agar seseorang itu dapat mempercayai dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aliran pemikiran yang bertentangan dengan akidah Islam seperti sekular, liberal dan Syiah sudah pun mula merebak dan menular ke atas generasi muda umat Islam hari ini. Maka umat Islam haruslah berhati-hati dan sentiasa memelihara akidah dari terjerumus dalam perkara-perkara yang boleh mencemarkan imej Islam dan merosakkan iman. Liberal dan liberalism. Perkataan liberal diambil daripada salah satu perkataan Latin yakni liber yang membawa maksud bebas. Diterangkan di dalam Oxford English Dictionary bahawa perkataan liberal bermakna bebas dari sekatan, bersuara atau perlakuan. Walau bagaimanapun, sejak tahun 1776 sehingga tahun 1788, Edward Gibbon dan beberapa yang lain mula menterjemahkan perkataan liberal sebagai sesuatu yang baik, iaitu bebas dari prejudis atau toleransi. Manakala, liberalism pula bermaksud satu fahaman atau ideologi yang menekankan hak kebebasan dan persamaan dalam pelbagai aspek kehidupan, termasuklah dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan agama. Terdapat 4 aliran liberalism, iaitu liberalism politik, liberalism budaya, liberalism ekonomi dan liberalism sosial. Liberalism politik menitikberatkan perjanjian sosial di mana rakyat sendiri merangka undang-undang dan bersetuju untuk mematuhi undang-undang yang dirangka. Perjanjian ini wujud berdasarkan konsep di mana seseorang individu itu lebih mengetahui apa yang terbaik untuk dirinya. Liberalism budaya pula menitikberatkan hak-hak berkaitan dengan cara hidup, termasuklah kebebasan beragama, kebebasan peribadi dan juga kebebasan seksual. Secara umumnya, liberalism budaya menentang peraturan atau undang-undang kerajaan yang berkaitan dengan hak-hak peribadi, meskipun hak tersebut tergolong dalam kategori jenayah. Yang ketiga, liberalism ekonomi. Liberalism ekonomi memperjuangkan kapitalisme laissez-faire di mana semua halangan terhadap perdagangan seperti subsidi dan monopoli haruslah dihapuskan. Ahli-ahli liberal ekonomi inginkan agar hanya sedikit atau tiada langsung undang-undang berkaitan pasaran yang diwartakan oleh kerajaan. Dan yang terakhir, liberalism sosial. Mereka memperjuangkan hak-hak dan kemudahan seperti peluang pembelajaran, peluang penjanaan ekonomi serta hak pelindungan. Ahli liberal sosial menganggap kemudahan ini sebagai perkhidmatan asas dan hak positif yang perlu diberikan kepada setiap individu. Seterusnya, feminis dan feminism. Feminism berasal dari kata dasar feminis yang memberi erti fahaman yang memperjuangkan hak-hak wanita dari pelbagai aspek, antaranya hak mengundi, hak mencari pendapatan, hak belajar, hak memiliki harta dan hak kebebasan. Ahli feminis juga berusaha memastikan kaum wanita dilindungi dari segala kekerasan seperti kekerasan rumah tangga, kekerasan seksual dan pelecehan. Dalam erti kata mudah, fahaman feminism menekankan hak kesamarataan antara lelaki dan wanita. Aliran-aliran feminism. Yang pertama, feminism liberal. Mereka beranggapan bahawa wanita mempunyai kebebasan total dan individual. Kedua, feminism radikal. Aliran ini tertumpu kepada penindasan terhadap perempuan yang terjadi akibat sistem patriarki. Aliran yang ketiga, feminism anarkis. Feminism anarkis bersifat sebagai satu fahaman politik yang berkaitan dengan masyarakat. Yang keempat, feminism marxis. Aliran ini memberi perhatian kepada sistem kapitalisme dan menganggap bahawa punca penindasan terhadap perempuan adalah daripada eksploitasi kelas dan cara produksi. Seterusnya, feminism sosialis. Aliran ini berusaha untuk menghapuskan sistem pemilikan.
Feminisme pasca moden berpendapat bahawa gender tidak tertumpu pada identiti dan struktur sosial. Manakala feminisme pasca kolonial menganggap dimensi kolonialisme menjadi fokus utama feminisme pasca kolonial yang secara umumnya menentang penjajahan. Dan akhir sekali, feminisme Nordik. Mereka menganggap kekuatan politik dan negara bergantung kepada kebajikan sosial kaum wanita. Antara tokoh liberalisme yang terkenal ialah John Locke. Selain daripada penggerak fahaman liberal, John Locke merupakan pencetus teori naturalism liberal. John Locke juga mewujudkan satu konsep yang disebut sebagai state of nature. Tokoh feminisme pula Mary Wollstonecraft. Penulisan Mary Wollstonecraft yang berjudul A Vindication of the Rights of Women dianggap sebagai salah satu karya tulis feminis awal yang berisi kritikan terhadap revolusi Perancis yang hanya berlaku untuk lelaki namun tidak untuk perempuan. Antara isu semasa yang berkaitan liberalisme di Malaysia ialah himpunan LGBT di Kuala Lumpur. Himpunan tersebut diadakan pada Hari Wanita Antarabangsa pada tahun 2019. Seramai lebih 1,000 orang telah turut serta berhimpun di sekitar kawasan Sogo hingga ke Masjid Jamek Kuala Lumpur. Mereka melaungkan slogan hentikan perkahwinan kanak-kanak, hidup wanita dan jangan kacau LGBT sambil mengangkat sepanduk. Antara tuntutan yang disenaraikan pada perhimpunan tersebut ialah menghapuskan diskriminasi, jantina, menamatkan keganasan terhadap wanita, memperkukuhkan hak wanita dan peluang serta gaji yang sama. Berbeza dengan situasi di dalam negara, isu liberalisme dan feminisme di negara-negara luar telah lama dibincangkan. Terkini, pada sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2020, seramai 5 orang aktivis feminis menerangkan pandangan dan harapan mereka terhadap gerakan feminisme di seluruh dunia. Mereka membincangkan tentang masa depan serta hala tuju kaum feminis mengikut bidang masing-masing. Secara umumnya, kelima-lima mereka menggambarkan lebih banyak nasib wanita yang akan terbela serta lebih ramai wanita yang berani bersuara untuk menuntut hak mereka di masa akan datang. Liberalisme dan feminisme sangat berkait rapat. Bermula daripada fahaman liberal, maka muncullah ideologi-ideologi yang baru dan salah satu daripadanya adalah feminisme. Kedua-duanya inginkan kebebasan dari segenap segi, tidak mahu terikat dengan apa-apa peraturan ataupun pegangan. Fatimah Mernissi, tokoh feminis Islam kontemporari. Fatimah Mernissi lahir pada tahun 1940 di kota Fez, Morocco. Beliau dibesarkan dalam keluarga yang mempunyai pedoman tinggi serta taat setia pada adat dan tradisi yang mana ia membezakan kedudukan antara lelaki dan wanita. Beliau mendapat pendidikan secara tidak formal daripada neneknya yang bernama Lalla Yasmina. Lalla Yasmina mengajarkannya sejarah tentang Islam, kisah Nabi Muhammad SAW dan keadaan para wanita sebelum kedatangan agama Islam, iaitu sewaktu zaman jahiliah. Ketika beliau berusia 3 tahun, beliau memasuki sebuah sekolah yang dibina dan dibangunkan oleh kelompok nasionalisme. Kemudian, beliau meneruskan persekolahan di peringkat pertengahan di sebuah sekolah yang dibina oleh seorang protektorat Perancis. Seterusnya, beliau mendapat pendidikan di peringkat pengajian tinggi di Universiti Muhammad V, Rabat, Morocco. Fatimah Mernissi melanjutkan pelajarannya di Universiti Sorbonne, Paris dan Universiti Brandon. Pada tahun 1973, beliau berjaya memiliki PhD dalam bidang sosiologi. Beliau merupakan salah seorang tokoh Maghribi yang sangat mengambil berat terhadap kedudukan wanita. Beliau juga menyebarkan aliran pemikirannya dengan tujuan yang sama seperti Qasim Amin, iaitu pembebasan hak-hak kaum wanita adalah prasyarat jika mahu mencapai kebebasan secara keseluruhannya bagi masyarakat Muslim Arab dari pengaruh Barat. Seterusnya, beliau juga menuntut supaya tafsiran ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis ditafsirkan semula, lebih-lebih lagi bahagian yang berkaitan dengan perihal wanita. Hal ini supaya hukum hakam dan perundangan Islam bersesuaian dalam masyarakat Islam yang tradisional maupun moden pada hari ini. Semenjak usia muda, Fatimah Mernissi menetap bersama ahli keluarganya di dalam harem, iaitu sebuah kawasan rumah agam yang terpisah daripada kehidupan sosial. Beliau menghabiskan waktunya dengan menjalani pendidikan secara tidak formal
Melalui bimbingan daripada neneknya Lala Yasmina yang banyak mengajar beliau tentang sejarah Islam, riwayat hidup Nabi Muhammad SAW dan ajaran-ajaran Islam yang lain. Kesan daripada keterbatasan yang dialami oleh beliau semasa hidup di dalam harem bukan sahaja terpisah di ketinggian tembok di sekeliling, malah mentalnya juga dirasakan terkurung kerana terhalang daripada komunikasi atau kehidupan bersosial bersama orang lain. Akhirnya, beliau memberontak ingin melepaskan diri bagi mencari kebebasan serta keadilan sejagat untuk kaum wanita. Justru, keadaan ini telah memberi impak yang besar terhadap corak pemikiran beliau dari aspek kefahaman syariat dan juga akidah khususnya berkenaan hak kewanitaan. Lebih-lebih lagi setelah beliau meningkat dewasa, di samping melalui fasa-fasa kehidupan yang panjang dalam menuntut ilmu pengetahuan di sekolah, universiti dan seterusnya membina kerjayanya yang tersendiri. Bertitik tolak daripada hal ini juga, terdapat bermacam-macam idea reformasi berkaitan tuntutan hak asasi wanita atau hak kesamarataan gender telah diketengahkan oleh beliau. Sebagai seorang tokoh sosiologi yang berpengaruh dan dikenali umum, beliau banyak berkarya melalui penulisan buku-buku yang memfokuskan kepada isu-isu kewanitaan. Antara judul buku yang popular adalah Women and Islam and Historical and Theological Inquiry, The Veil and Male Elite, The Forgotten Queens of Islam, Islam and Democracy, Fear of the Modern World, dan sebagainya. Penelitian yang dilakukan terhadap hasil karya Fatimah Mernissi menzahirkan secara jelas akan ideologi feminisme yang bersarang di dalam dirinya, lantas diolah ke dalam bentuk penulisan dan pembacaan. Ditekankan bahawa corak pemikiran Fatimah Mernissi yang cenderung kepada feminisme itu merupakan implikasi pengaruh masa lalunya, iaitu pengalaman, keresahan beliau terhadap realiti semasa, selain terdapat juga pengaruh daripada unsur politik dan faktor-faktor sosial yang lain. Justru, beliau giat berusaha untuk memperjelas atau menganalisis nas-nas agama yang berautoriti seperti Al-Quran dan Hadis menurut tafsiran dan kefahamannya sendiri, serta sedaya upaya menormalisasikan peranan, keistimewaan dan hak sama rata antara lelaki mahupun wanita agar kelihatan adil dan relevan dalam segenap aspek kehidupan. Sikap beliau yang sama lewat ini adalah tidak lain dan tidak bukan hanya memaparkan kejahilan serta kekurangan yang ada pada akal fikirannya. Berbagai idea liberalistik yang bersifat prejudis terhadap teks-teks agama telah dikesan daripada penterjemahan, tafsiran, pendalilan dan penghujahan yang beliau kemukakan. Segala penyelewengan ini jelas merosakkan akidah umat Islam. Namun begitu, Fatimah Mernissi menekankan bahawa ideologi kesamarataan gender ini telah banyak dinukilkan di dalam Al-Quran dengan menggunakan istilah-istilah yang berbeza. Maka, tidak menjadi isu ia diserap daripada warisan barat atau kebudayaan asing kerana kita hanya menuntut kembali hak-hak yang sebenarnya merupakan hak milik kita. Doktrin yang diperjuangkan oleh beliau pula lebih banyak meliputi aspek syariah, ibadah, tauhid, akidah, politik, pentadbiran dan kepimpinan negara. Bagi menyelami hal ini dengan lebih mendalam, umum mengetahui bahawa Fatimah Mernissi membuat tuntutan keadilan terhadap kaum wanita dengan alasan terdapat unsur-unsur diskriminasi terhadap mereka. Lantas, berlakulah dominasi kaum lelaki ke atas wanita. Pada pandangan beliau, penglibatan wanita dalam hal ehwal Islam seperti pentafsiran ayat-ayat dari kitab suci Al-Quran dan Hadis, pengeluaran fatwa, penghakiman dan lain-lain semakin berkurangan. Walhal, sekiranya dibandingkan dengan hal keadaan yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat adalah berbeza sama sekali kerana ketika itu terdapat ramai kaum wanita yang melibatkan diri sebagai ahli agama, iaitu salafus salihah yang pakar dalam berbagai-bagai kemahiran dan menonjol dalam segenap medan ilmu pengetahuan di samping tergolong dalam kelompok ahlul hadis yang berautoriti serta berkedudukan dalam urusan pentadbiran negara. Kembali kepada sejarah lampau, Ummu Salamah telah bertanya kepada Rasulullah SAW, mengapakah hanya kaum lelaki yang pergi berhijrah disebut di dalam Al-Quran sedangkan kaum wanita tidak? Ummu Salamah telah memprotes kerana menganggap Allah SWT bersifat tidak adil dengan melakukan sedemikian. Justru, turunlah ayat surah Al-Ahzab ayat 35 bagi memberi respon terhadap kegelisahan Ummu Salamah.
Berpandukan peristiwa yang berlaku antara Nabi Muhammad SAW dan isteri baginda ini yang diceritakan di dalam surah Al-Ahzab ayat 35, Fatimah Menisi telah mengangkatnya sebagai hujah atau bukti bahawa Islam mengesahkan teori kesamarataan gender. Ianya dibenarkan dan bersifat syumul. Perjalanan hijrah yang penuh liku itu merupakan sebuah gerakan politik yang mendatangkan begitu banyak hikmah dan pengajaran terbaik bahawa wanita juga wajar terlibat dalam kehidupan sosial serta hal-hal kemasyarakatan yang bersesuaian tidak terbatas hanya kepada kaum lelaki sahaja. Selain itu, terdapat firman Allah Subhanahu Wa Taala yang lain berkenaan dengan kedudukan wanita dalam kepimpinan atau pentadbiran negara di dalam surah An-Nisa ayat 34. Hadis Nabi Muhammad SAW juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, tidak akan bahagia iaitu berjayalah sesuatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Berdasarkan dalil yang dinyatakan, jelas bahawa kaum lelaki iaitu suami perlu diutamakan dalam hal ehwal kepimpinan kerana kaum lelaki wajib memberi nafkah, menjaga, mendidik dan mengawal kehidupan wanita agar tidak terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan dan keburukan. Selain itu, ia mengukuhkan lagi ketegahan bahawa kaum wanita untuk melibatkan diri dalam pentadbiran. Maka, Fatimah Menisi mengambil kesempatan ini untuk menyatakan persefahaman beliau bahawa tiada satu pun larangan yang ditujukan kepada kaum wanita dalam melantik mereka menjadi ketua negara. Hal ini adalah tidak benar dan menyeleweng kerana beliau tidak mendalami tafsiran yang dilakukan oleh para ulama berkenaan nas-nas suci ini dengan tepat, teliti dan berlandaskan dasar-dasar keilmuan yang benar. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan amanah kepada kaum lelaki sebagai ketua keluarga untuk bertanggungjawab memimpin wanita ke jalan yang diredainya. Allah telah memberikan kelebihan kepada kaum lelaki yang tidak terdapat pada kaum wanita seperti kekuatan dan akal fikiran yang lebih hebat berbanding wanita yang membolehkan kaum lelaki menjadi pemimpin dan pelindung kaum wanita. Kaum lelaki juga bertanggungjawab memberikan sebahagian harta mereka kepada kaum wanita yang kita kenali sebagai nafkah seperti pakaian, makanan dan tempat tinggal. Oleh itu, hak kesamarataan yang dibawa oleh gerakan feminis Islam seperti Fatimah Menisi ini adalah tidak boleh diterima sama sekali kerana bercanggah dengan syariat. Feminisme yang dibawa oleh Fatimah Menisi telah memberikan kesan negatif terhadap masyarakat. Antaranya adalah penolakan lelaki sebagai ketua keluarga seperti yang berlaku di negara Nigeria. Melalui penolakan ini, lelaki tidak lagi berperanan sebagai ketua keluarga, manakala di negara Mesir pula, wujudnya satu gerakan feminisme yang dikenali sebagai The Society of Muslim Sisters. Gerakan ini ditubuhkan untuk menentang kepimpinan lelaki sebagai ketua keluarga dan mendakwa serta menuntut agar kaum lelaki mempunyai taraf dan kedudukan yang sama serta tanggung jawab yang sama dengan wanita di dalam sebuah keluarga. Selain itu, wujud persepsi negatif oleh kaum wanita terhadap amalan poligami. Seperti yang kita tahu, amalan poligami merupakan satu amalan sunnah Rasulullah yang mempunyai syarat dan kelayakan tertentu untuk melakukannya. Namun begitu, gerakan feminis ini telah menentang dan mengkritik amalan poligami kerana mereka beranggapan bahawa amalan poligami adalah tidak adil dan merupakan satu bentuk penindasan terhadap kaum wanita. Antara langkah mengatasi fahaman feminisme adalah melalui pembentukan pribadi muslimah seorang wanita mengikut ajaran Islam yang sebenar. Masyarakat khususnya golongan wanita hendaklah diberikan pendedahan awal tentang bahayanya fahaman feminisme terhadap masyarakat. Penubuhan badan NGO seperti Ikatan Muslimin Malaysia juga adalah penting untuk menolak dan membentuk fahaman feminisme dalam masyarakat. Penubuhan badan NGO seperti ini adalah untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat khususnya golongan wanita agar lebih bersemangat untuk mempertahankan jati diri daripada fahaman-fahaman yang menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Selain itu, program yang berbentuk pendidikan dan kemasyarakatan juga adalah sangat penting untuk mengatasi fahaman feminisme ini.
Seterusnya, kaum wanita hendaklah diberikan penjelasan tentang keindahan Islam agar mereka dapat menerapkan Islam dalam kehidupan seharian mereka sebagai wanita muslimah yang soleha. Syariat Islam telah pun memberikan kesetaraan secara adil berdasarkan kemampuan dan kedudukan suatu gender itu. Mereka yang beranggapan bahwa Islam bersikap bias terhadap wanita adalah disebabkan kurangnya ilmu dan pemahaman tentang kedudukan dan kemampuan antara lelaki dan wanita. Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwa perbezaan antara lelaki dan wanita adalah berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang bersesuaian dengan fitrah yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, fitrah seorang lelaki itu diciptakan adalah kuat fizikalnya berbanding wanita. Oleh itu, Allah telah memberikan tanggung jawab dan amanah kepada kaum lelaki untuk menjadi pemimpin yang memimpin wanita. Selain itu, kaum lelaki dan kaum wanita masing-masing memiliki tanggung jawab dan mempunyai hak yang tersendiri. Hal ini karena wanita dan lelaki diciptakan adalah untuk saling melengkapi antara satu sama lain. Oleh itu, perbezaan tanggung jawab dan peranan antara lelaki dan wanita tidak bermakna Islam tidak bersikap adil terhadap kaum lelaki dan kaum wanita. Akhir sekali, kesetaraan gender berlaku dalam realiti kehidupan masyarakat yang hidup dengan berdasarkan fitrah yang telah diciptakan oleh Allah, manakala ketidaksetaraan gender pula berlaku dalam realiti kehidupan masyarakat yang hidup melawan arus fitrah yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara kesimpulannya, penyelewengan liberal yang dilakukan oleh Fatimah Mernissi melalui gerakan feminisme Islam sangat membahayakan akidah masyarakat Islam. Hal ini kerana mereka memperjuangkan hak-hak wanita hanya mengikut akal dan nafsu semata-mata tanpa memahami kandungan nas Al-Quran dan hadis secara mendalam dan tepat. Gerakan feminisme merupakan ancaman besar bagi umat Islam yang mana ia harus dirisaukan dan dibanceras. Oleh itu, penting bagi umat Islam untuk mencari tempat rujukan yang sahih dari para ulama' muktabar dan sentiasa berusaha mempelajari ilmu agama secara mendalam dan memahaminya dengan baik. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.